أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hai adik-adik. Okey. Okey, Alhamdulillah, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, eloklah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang teragung dan yang teramat mulia kerana pada tanggal 12 Rabiul Awal seorang Nabi telah dilahirkan, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersempena dengan tarikh ini, eloklah kita menyambut bagi memperingati Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mengapa kita digalakkan untuk menyambut Maulidur Rasul ini? Sebab apa? Kerana kita nak ajak seramai mungkin, lebih ramai orang untuk mengingati nabi kita ini, yang telah diutuskan oleh Allah untuk membawa manusia daripada zaman kejahilan kepada cahaya Islam, insya-Allah. Banyak pengorbanan yang telah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan terhadap agama Islam ini kan. Maka tidak salahlah untuk kita menyanjung tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam firman Allah ada menyebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Okey, nak Allah sayang kita, kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segi tindakan baginda, perbuatan baginda, perkataan baginda, pengakuan baginda dan sebagainya lah. Okey, kan adik-adik pun dah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dengan dua perkara. Dua perkara penting iaitu Al-Quran dan hadis. Maka setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, kita perlu berpandukan dengan Al-Quran dan hadis ini supaya kita terselamat daripada azab api neraka. Takut kan? Okey, Alhamdulillah, tanpa membuang masa, hari ini kita akan menyajikan kepada adik-adik di rumah, tak ada buat apa kan, beberapa aktiviti yang menarik untuk adik-adik tonton di rumah. Kita ada bakat-bakat peserta daripada rancangan Ustaz Katun dan Robojim, iaitu adik Faiz, adik Fatih, adik Zarif, adik Kausar, adik Aina dan juga adik Zara. Adik-adik di rumah mesti tak sabar kan nak tahu apakah aktiviti yang mereka lakukan ni. Okey, jadi adik-adik kena tonton sampai habis rancangan ini, insya-Allah. Tonton sampai habis tau. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله
صلاة دائمة بدعوى من ملك الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدعوى من ملك الله يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد Mengaji cepat beramal, belajar tajwid bersama, seronok lukis dan hafal. Mengaji biarlah tekun, tajwid berbagai rukun, jauhi mudah dikejar, mari belajar bersama. Huruf robotik hijaiyah pelbagai bentuk untuk mengejar, boleh bercatur dan berubah-ubah, jin, alif, waw dan ya. Mengaji biarlah tekun, tajwid berbagai rukun, jauhi mudah dikejar, mari belajar bersama. Ustaz Danyun dan Romadin, Ustaz Danyun dan Romadin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Hai, lama tangan semua. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah adik-adik, untuk hari ini hari apa hari ini? Hari Selasa. Hari ini hari Selasa adik-adik. Bersamaan 19 Oktober 2021 atau lebih tepatnya hari ini tarikh dalam hijrah. Apa dia adik-adik? 12 Rabiul Awal. Seluruh umat Islam di seluruh dunia menyambut sambutan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum PKP, Ustaz rasakan kita banyak program berbentuk kerohanian maupun kemasyarakatan yang mana kita banyak menyambut Maulidur Rasul ni di sekolah kan. Ada qasidah, ada apa lagi? Kita berselawat, kita berzanji dan juga
kita adakan perarakan dan lain-lain lagi. Tetapi untuk tahun ini, alhamdulillah, seperti mana yang dirancang program Maulidur Rasul bersama Ustaz Kartun dan Robojin. Dan adik-adik, kali ini kita adakan secara maya ataupun secara online di rumah masing-masing. Okey, walaupun online, kita tetap dapat menzahirkan rasa kesyukuran. Kan? Kita dapat melahirkan rasa syukur sebagai umat Islam. Kan? Kita dapat bersyukur kepada Allah SWT atas kelahiran insan agung dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey adik-adik. Sebelum kita nak mulakan kelas kita ni adik-adik, adik-adik dah bersediakah di rumah ni? Dah bersedia? Okey ustaz, okey dah pasti buat macam ni alright, okey. Suara ustaz clear? Clear? Okey. Alhamdulillah. Adik-adik, dalam keadaan masyarakat Arab atau bangsa Arab yang penuh dengan kejahilan pada ketika itu, maksudnya waktu itu keadaan masyarakat Arab ni penuh dengan kegelapan, dengan pelbagai kezaliman dan juga kesesatan. Telah datang seorang Rasul pilihan dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa sesuatu. Apakah sesuatu itu adik-adik? Sekejap lagi kita akan belajar. Kita akan mengetahui apakah sesuatu yang dimaksudkan itu. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Okey. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, ke dunia ialah petanda rahmat Allah untuk sekalian alam, yang mana baginda Nabi membawa kasih sayang Allah SWT ke seluruh alam. Sewaktu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ni sebenarnya telah ditunjukkan beberapa tanda, telah ditunjukkan beberapa peristiwa yang menjadi isyarat bahawa akan berlakunya perubahan yang sangat besar di dunia. Kan antara peristiwanya, kalau adik-adik belajar sirah, kan antara peristiwanya ialah pada waktu kelahiran Nabi, pada waktu subuh, apa yang berlaku pada waktu itu? Keadaan di Mekah ketika itu berada di dalam keadaan yang damai, yang menenangkan jiwa, seolah-olah ketika itu keadaan alam di sekelilingnya, di sekitar Mekah tu umpama macam menyambut ketibaan tetamu yang sangat luar biasa. Maksudnya seseorang yang tidak pernah dirasai oleh penduduk bumi Mekah sebelum ini. Okey, antaranya lagi peristiwa apa lagi? Sewaktu kelahiran Nabi, api di kuil-kuil kaum Majusi terpadam, yang mana yang sebelum ini selama 100,000 tahun tak pernah terpadam. Tiba-tiba apabila kelahiran Nabi, api di kuil-kuil ni terpadam. Okey, itu antara dan juga berhala-berhala yang mana yang berada di sekitar Kaabah tu retak. Dan beberapa lagi lah peristiwa yang menggambarkan bahawa petanda rahmat Allah untuk sekalian alam. Okey adik-adik, untuk slot Ustaz Kartun pada pagi ini, kita akan belajar lukis hafal surah apa? Okey, jom kita tengok surah apa yang akan kita belajar sama-sama adik-adik. Okey, adik-adik di rumah dah bersedia dengan kertas? Dah ada pensel? Dah? Okey, jom kita tengok Kita akan belajar okey. Sekejap, tak masuk lagi. Dah masuk dah? Okey. Nampak kan adik? Nampak kan? Nampak tak adik? Nampak okey. Alright, okey. Okey. Kita akan belajar melukis
hafal. Pelik tak adik-adik? Lukis hafal, di sekolah menghafal je. Tak ada pun kena lukis. Kan? Dengan ustaz kartun, ustaz ajar adik-adik cara kita nak melukis. Maksudnya kita menghafal, melukis dan kita memahami. Ayat yang akan kita belajar pada malam ini ialah surah Al-Anbiya ayat 107. 107. Okey. Okey. Alright, jom kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey. Ayatnya pendek saja adik-adik, kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey, sekarang ni Ustaz nak tunjuk ke adik-adik contoh apa yang boleh kita nak memahami menggunakan lukisan. Okey. Wa ma arsalna ka illa. Tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan. Okey. Yang ini adik-adik lukis di bawah ni kan, kejap. Saya nak tengok. Boleh tulis tak? Okey, boleh. Okey. Kita potong sini. Kan? Maksudnya tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan. Okey, adik-adik tulis kat sini ialah Allah. Okey. Dia buat macam ni lah, buat macam awal-awal sikit. Dan Allah. Kemudian ada anak panah di bawah ni. Muhammad. Mim, ha, mim dan. Okey, yang ni adik boleh nak buat, nak tambah. Buat corak-corak sikit macam ni. Kan? Okey. Okey, kemudian rahmatan lil alamin. Okey, rahmatan lil alamin ni adik-adik tulis kat sini rahmat. Okey, rahmat. Okey, buat bentuk macam ni. Kan rahmat kan? Kemudian seterusnya adik-adik jangan tulis. Jangan tulis adik. Biar ustaz tulis. Okey. Adik buat sini bentuk manusia. Bentuk manusia. Okey. Kemudian jin. Dia jin. Okey. Untuk lukis hafal ni adik-adik, lukisan tak perlu cantik. Kan? Lukisan tak perlu cantik. Dia macam seolah-olah adik-adik nak menghasilkan nota lah. Kan? Okey, sini. Okey, kemudian di bawah ni adik tulis contohnya orang berserban. Okey, orang berserban. Sini dia tulis beriman. Beriman. Kita lukis dulu adik-adik. Kita lukis dulu. Kejap ustaz akan terangkan. Lukis dulu. Beriman. Kemudian di tepi ni bertakwa. Adik-adik jangan conteng di sini. Okey, jangan conteng. Conteng di kertas adik, conteng di kertas. Ni kertas. Bertakwa.
Kemudian anak panah syurga. Okey, syurga. Sini adik-adik tulis rahmat Allah. Okey ya. Kemudian satu lagi lukisan orang rambut macam ni. Ini orang kafir lah. Orang kafir ni orang kafir. Okey. Orang kafir ni adik-adik buat macam ni, mereka tidak beriman. Okey, mereka ni tidak beriman. Beriman satu Allah. Dan juga satu lagi Rasul. Okey. Okey adik-adik Okey, jadi maksudnya kat sini ialah rahmat. Okey, rahmat rahmat kat sini ialah rahmatul lil alamin ni sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat bagi semesta alam iaitu bagi manusia, ada jin kan. Maksudnya manusia dan jin. Maka orang-orang yang beriman, yang bertakwa ni akan masuk ke dalam syurga. Manakala sedangkan orang-orang yang kafir, mereka akan selamat dari azab yang kebinasaan dan juga kemusrahan di dunia seperti yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Ya, rahmat di sini adik-adik ialah siapa yang bersyukur, mereka akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, maksudnya Nabi Muhammad ni sebagai rahmatul lil alamin ni untuk memberi rahmat. Apa dia rahmat dia? Antaranya ialah memberi kepada kita ialah ya, adik-adik jangan conteng kat sini. Conteng. Okey. Okey, rahmat yang dibawa oleh Nabi, junjungan Nabi Muhammad SAW, contohnya ialah rahmat kasih sayang dalam keluarga, rahmat kasih sayang dalam masyarakat dan juga rahmat kasih sayang sebuah negara. Okey, dan juga sunnah-sunnah yang mana yang kita boleh ikut dan kita boleh amalkan. Okey. Jadi adik-adik okey, faham tak? Jadi dah siap dah lukisan? Semua dah siap? Alright. Okey ya. Okey, Ustaz tutupkan sharing ni. Okey, dah boleh tak siap ni? Tak. Okey adik-adik. Sekarang ni Ustaz tanya adik-adik. Okey, kenapa kita perlu mengingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, untuk kita mengambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk kita mengenali dan untuk kita mengetahui kepribadian Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat mengamalkan ke dalam kehidupan seharian kita, kan? Kemudian yang ketiga kita dapat memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW. Dan juga yang keempat, untuk kita memupuk perasaan cinta dan kasih sayang kepada junjungan besar
sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang ni adik-adik sudah mewarnakan kan? Ada tak okey, cuba adik-adik tunjukkan lukisan warna adik-adik tu. Jom. Tunjuk. Tu dia. Alhamdulillah. Cepat. Inilah yang membuktikan kita memperingati hari kelahiran junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia cantiknya lukisan. Tu dia. Wow, menarik. Warna-warni. Okey, yang mana yang tak buka kamera? Cepat tunjukkan lukisan. Ustaz nak tengok salah satu-satu ni. Warna adik-adik ni. Alhamdulillah. Okey. Tu dia. Satu lagi. Okey. Jangan ni lagi. Angkat lagi. Kita nak tengok satu-satu. Kita nak tengok satu-satu. Tu dia. Okey, adik Nur. Ada lagi. Ini dia. Aisyah, Afika, Nurul Nuha, Umairah, Rosikin. Okey, baik. Rufna. Okey. Alhamdulillah. Okey. Berikan tepukan. Tahniah buat adik-adik. Kerana dapat menghasilkan, dapat mewarna begitu cantik. Wow. Okey. Walaupun ingat adik-adik, walaupun apa yang kita hasilkan, tak kisah kita melukis ke, kita mewarna ke, apa jua aktiviti yang kita buat, kan, adik-adik sudah mendapat apa? Dapat pahala, kan? Sambil kita memperingati hari kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab kita tak boleh nak buat kita nak melakukan nak perarakan, tak boleh. Jadi inilah aktiviti, salah satu aktiviti yang boleh kita buat sebagai tanda cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey adik, terima kasih. Dan adik jangan lupa ada banyak lagi aktiviti, ada banyak lagi adik-adik yang akan berkongsi. Kita ada melukis komik, kita ada dan adik kena tunggu. Okey, kena tunggu sampailah ke penghujung rancangan pada pagi ini. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Hai kawan-kawan, jom kenali Nabi kita, penghulu para rasul, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sungguh cantik susunan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datuk Rasulullah iaitu Abdul Muttalib mengahwini Abdullah iaitu ayah Nabi kepada Siti Aminah iaitu ibu Nabi. Semasa usia 2 bulan Nabi di dalam kandungan, ayah Nabi iaitu Abdullah
pergi menghadap Allah ketika perjalanan pulang berdagang dari Syam dan telah dikebumikan di perkampungan keluarga isterinya di Madinah. Baginda dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah pada waktu subuh, hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Tahun di mana peristiwa tentera bergajah pimpinan Abraha menyerang Mekah. Datuk Baginda Abdul Muttalib telah memilih nama Muhammad sebagai nama cucunya ini. Ia bermaksud seorang yang selalu dipuji. Kawan-kawan, apakah hikmah dan iktibar yang boleh kita ambil? Kelahiran Rasulullah, insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ialah petanda baginda menjadi isyarat perubahan besar akan berlaku kepada dunia. Baginda sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa rahmat dan kasih sayang untuk sekalian alam. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Al-Anbiya ayat 107. Sekian, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam.
محمد صلى الله. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini saya nak membacakan satu hadis. Dalam satu hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, Al-mu'minu bil-mu'minin kal-munyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim terhadap mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan yang mana bahagian yang satu menguatkan bahagian yang lain. Bahagian dia terus menyusupkan antara jari-jarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menyusupkan jari-jari ini maksudnya macam menyilang-nyilangkan jarinya lah. Apa yang Nabi cuba terangkan seperti dalam satu bangunan yang terdiri daripada pelbagai batu-batu. Jadi batu-batu ini menguatkan satu sama lain. Hadis ini bawa maksud orang mukmin macam satu binaan, menunjukkan kepentingan untuk kita bekerjasama. Sama dengan peribahasa orang dulu-dulu, berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing. Tahu tak jinjing? Jinjing ni macam ni lah, satu jari saja. Walaupun ringan, tapi kita buat bersama-sama. Begitu juga antara pemimpin dan yang dipimpin. Ada seorang pemimpin pernah berkata, marilah bekerja bersama saya, bukannya bekerja untuk saya. Tapi bagaimana kita nak bekerjasama dan sentiasa bersatu? Yang pertama, kita naklah berlapang dada, ketepikan perbezaan. Jangan cari salah orang, jangan cari benda yang berbeza. Kita cari benda yang sama. Dan sentiasa bersangka baik sesama kita. Lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik macam sekarang ini. Kita mesti menang bersama. Yang susah dibantu, yang senang pula berkongsi rezeki. Kita bersama-sama melawan COVID-19 ini pun bebannya perlu sama dipikul oleh kita dan juga pasukan Barisan Harapan. Saya teringat satu lagu masa saya kecil-kecil dulu. Lagunya bunyi macam gini. Sekecil-kecil sang semut dapat kalahkan sang gajah. Sekecil-kecil sang semut bersatu menjadi gagah. Macam sang semut. Kalau semut walaupun kecil, tapi kalau dah banyak bersatu beramai-ramai, dia menjadi satu ancaman yang berbahaya. Jadi ingatlah pesanan ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Akhir kata, saya ada satu pesanan yang dah lama kita tak dengar. Pesanan apa? Apa pesanannya? Pesanannya berbunyi, apa yang penting? Kerja sama. Wallahualam. Wassalam. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tahniah kepada adik-adik kita tadi yang telah membuat persembahan daripada aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di rumah. Seronok tak tengok mereka buat aktiviti tu? Seronok kan? Okey, semoga dengan adanya program ini, dengan wujudnya program pada hari ini, menumbuhkan rasa cinta adik-adik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adik-adik dapat mengamalkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, untuk makluman adik-adik yang telah menyertai pertandingan mewarna poster tempoh hari, kami memohon maaf kerana tak dapat umumkan pemenang pada hari ini sebab kita terlalu ramai peserta yang berbakat dan peserta yang menyertai pertandingan ini di luar jangkaan kami. Jadi kami memohon maaf dan kita akan buat penjurian dengan penuh teliti
supaya kita dapat berlaku adil kepada adik-adik kita yang sangat berbakat, insya-Allah. Jadi kami perlukan masalah untuk buat penjurian. Jadi insya-Allah kami akan umumkan pemenang dalam tempoh yang terdekat ini di page Facebook Ustaz Katun dan Robert Jim yang sedang adik-adik tonton ini. Insya-Allah. Rasanya setakat ini sahajalah program kita pada hari ini. Adik-adik di rumah nak tahu siapa yang menang, adik-adik kena datang melawat setiap hari di page ini ya. Okey, baik, semoga kita dapat bertemu lagi dalam program live akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.